Kita sambung bahagian kritikan pada buku ni. Sebenarnya aku nak ceritalah, aku tanya 14 soalan kepada pihak brother yang bagi aku buku ni, iaitu brother Saifuddin. Aku tanya 14 soalan. Mungkin dia jawab satu soalan kot tentang ayat Quran yang salah tu. Dia dah jawab. Yang lain-lain tu kebanyakannya dia macam kata aku kena tanya kepada penulis sendiri, which is impossible sebab penulis dah meninggal. So macam mungkinlah aku kena cari jawapan tu sendiri. Tak apa. Yalah, sebab mungkin daripada side dia, saudara Amru Sazali hanya menterjemah. Dia tak tahu apa yang nak dimaksudkan oleh penulis, dan mungkin ada dari segi periwayatan tu mungkin dia tak boleh nak jawab. Tak apalah, tak ada masalah. Okey, kalau tengok muka surat 23, yang inilah yang aku kata salah kod surah tu. Muka surat 23 disebut kat sini Surah At-Tur, dia nota kaki nombor 34. Surah 51 ayat 56. Tapi bila tengok balik, sebenarnya kalau kita familiar dengan ayat ni, dia kata, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah beribadat kepadaku. Itu sebenarnya surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 ayat 56. Bukan surah At-Tur. Dan benda ni diakui sendiri oleh bro Saifuddin. Aku beritahu kat dia dan dia tanya balik. Okey, memang betul lah, tu memang silap tulis surah. Okey, aku ada lagi 5 kritikan kepada buku ni lah. Bear with me. Yang kedua, page 31. Benda ni aku agak keliru, aku tak faham. Aku mengaku terus lah aku tak faham. Jadi abang, inilah caranya penciptaannya ditetapkan, dan Allah Subhanahu Wa Taala jualah Maha Pencipta. Ada kalanya dia menciptakan tidak daripada sebab dan tidak juga dalam sebab, seperti mana dia menciptakan Adam. Ada kalanya dia mencipta tidak daripada sebab tetapi dalam sebab, seperti mana dia mencipta Isa AS. Ada kala dia mencipta daripada sebab dan dalam sebab, seperti firman-Nya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Apa maksud sebab, daripada sebab dan dalam sebab? Aku tak faham. So aku kena cari lebih lagi kot. Kalau siapa-siapa yang ada jawapan kat sini, tolong bagi tahu aku lah. Aku tak tahu. Okey. Sebab patutnya, pada pandangan aku, patutnya benda macam ni yang tergantung tak faham macam ni, patutnya ada penjelasan lah. Patutnya disyarahkan ke oleh penterjemah ni, cerita balik ke, oh yang ni dalam sebab dan daripada sebab ni macam ni. Sebab macam ni aku tak faham. Aku baca macam apa dia? Kekurangan diri aku lah, aku tak boleh faham benda-benda ni. Tapi aku harap ada penjelasan lebih lah daripada orang yang lebih alim, kan. Penerbit boleh rujuk ke, tanya ke orang yang reti, kan, dan sebagainya. Page 42. Yang ni timbul satu persoalan kat aku lah. Macam ni dia kata, dan beliau berkata dalam tajuk lain, apa jua lebihan zad atas apa yang menjadi kemestiannya akan dipertanggungjawabkan ke atas seseorang itu, sebaliknya seseorang itu tidak dipertanggungjawabkan ke atas kefakirannya. Tiada keraguan bahawa apa yang tidak dipertanggungjawabkan ke atas seseorang itu adalah lebih baik berbanding apa yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. Mungkin aku terlepas konteks ke apa, aku tak tahu lah. Tapi if I'm wrong, please correct me. Yang aku baca daripada sini, aku tak faham lah, sebab dia kata sebaliknya seseorang itu tidak dipertanggungjawabkan ke atas kefakirannya. Maksudnya kalau dia miskin, dia fakir, dia tidak akan dipertanggungjawabkan. Mungkin aku silap faham. Sebab kalau macam dia miskin, dia fakir disebabkan dia tak kerja, of course Allah Ta'ala akan tanya. Of course Allah Ta'ala akan persoalkan benda tu. Dah hang tak kerja, hang cari pasal hang sendiri tak kerja, hang mampu kerja tapi hang tak kerja, misalnya. Tapi kalau dalam konteks ni nak dikatakan kefakiran tu adalah dia ni kurang sesuatu. Dia kerja dah tapi dia kurang sesuatu. Maka benda hak dia tak dapat tu, Allah Ta'ala takkan tanya dia lah. Yang tu aku boleh faham lah. Make sense to me. So macam sebab tu aku tanya beberapa soalan tu untuk aku jelaskan untuk diri aku sendiri. Okey, soal kesahihan. Aku bangkitkan banyak dalam buku ni. Dalam 14 soalan yang aku tanya dekat penterjemah ataupun pihak yang bagi buku ni aku, brother Saifuddin, aku tanya kat dia dan dia sampaikan kepada penterjemah. Antaranya yang banyak-banyak tu tentang kesahihan. Antara yang paling aku rasa macam perlu untuk asatizah cek balik, sahih ke tak cerita tu. Dan aku pun wonder, sahih ke tak? Sebab macam, ya betul, aku mengaku buku ni ada pentahkik dia. Memang ada disebut pentahkik bagi tahu sekian. Memang betul ada buku ni. Kredit untuk penerbit. Tapi contoh dalam muka surat 43, Allah Ta'ala berfirman, kami telah memberikan kepada Daud limpah kurnia dari kami, yang tu ayat Quran, yang ni merujuk kepada kekuasaan dan harta, sehingga diriwayatkan bahawa Nabi Daud mempunyai 100 orang gundik. Aku macam, betul ke? Macam tu. Orang jahil macam aku lah yang akan tanya soalan macam tu, sebab aku rasa macam tak layak untuk Nabi ada 100 orang gundi. Bagi akulah. Tapi tak tahulah kalau pada waktu tu syariat membenarkan, aku tak ada masalah. Cuma aku tak tahu. So tu aku tanya. Kalau macam ada penjelasan, justification, ada yang kata, oh ni riwayat ni sahih, okey aku terima. Yang tu. That is the reason why I point out this question. Silap teknikal. Nota kaki silap number. Okey, yang terakhir. Ada kisah yang aku tak tahu, tak faham rasional ia disebutkan.
yang aku macam aku wonder kenapa kisah tu disebutkan di sini. Muka surat 93 dan muka surat 94. Dia ada disertakan kat sini satu kisah daripada Aisyah lah apa semua. Itu dia maka dikumpulkan sekadar yang mampu untuk menguatkan diri demi melakukan ketaatan seperti yang diriwayatkan, ni muka surat 94, seperti yang diriwayatkan daripada Al-Hajjaj telah menulis surat kepada Abdul Al-Malik bin Marwan untuk mengadu berkenaan 3 perkara: ketidakmampuan untuk makan, menikmati persetubuhan dan gagap dalam memberi ucapan. Maka surat tersebut dijawab dengan cadangan supaya mempelbagaikan hidangan makanan, mencari gundik baharu dari semasa ke semasa, dan melihat kepada khalayak wanita ketika memberi ucapan supaya kurang gementar. Yang aku tak faham dah tu pasal apa dia kena bagi tahu mencari gundik baharu dari semasa ke semasa. Keperluan ke? Mungkinlah kot dia nak ambil sekadar untuk menguatkan diri dan sebagainya. Itu dia bagi contoh menikmati persetubuhan, mungkin kaitkan dengan mencari gundik baharu dari semasa ke semasa. Mencari gundik baharu, aku memang ada masalah dengan perkataan gundik dekat dalam buku ni lah. Tak tahu ada maksud dia isteri ke apa, tapi macam takkan nak tukar-tukar bini kan, takkan nak mencari gundik baharu pula, macam it doesn't make sense. Lepas tu aku minta ada explanation kan. Tapi all in all, kritikan yang aku suarakan tentang buku ni tidaklah menafikan manfaat yang dibawa dalam penerbitan buku ni. Aku ada baca juga, mungkin sahabat-sahabat lain ada seorang tu lah, aku baca dia punya kritikan dia terhadap buku ni. Dia macam mungkin dia expect more daripada buku ni. Dia expect buku ni menjelaskan lebih tentang masalah ekonomi dalam zaman sekarang, tahun 2022 misalnya. Fair enough, untuk aku kritikan macam tu fair enough. Cuma kritikan tu mungkin untuk penerbit tambah kata-kata penerbit sendiri, kata-kata daripada asatizah yang lain kan, dan sebagainya. Mungkin ulas isu-isu semasa berdasarkan kepada kitab ni. Tapi bagi aku, kalau kitab terjemahan dia nak sentuh isu sekarang, nak tambah benda tu dekat dalam buku ni, walhal buku ni adalah buku terjemahan, melainkan buat satu section coretan tambahan daripada penulis tu pula ada ilmu dalam bidang ekonomi, muamalah Islam, fine, dia boleh ulah pula daripada segi fiqh muamalat ke, macam mana dengan hari ni kita kerja yang memang ada riba, memang ada penipuan dan sebagainya. So macam for me the criticism is actually valid. Cuma mungkin aku disagree dengan kritikan yang aku sebut tadi tu lah, yang ada satu orang tu bagi tahu. Okay, yang tu saja daripada aku. All in all, aku rasa buku ni wajar dibaca. Kita boleh ambil manfaat daripada benda-benda yang dinyatakan dekat dalam buku ni yang relevan sampai ke hari ini. Ajaran Islam tu dia membawa kita jadi orang yang bekerja kuat, berusaha dan sebagainya, dan ajaran Islam tak bawa kita untuk jadi orang malah. Terutama kalau kita ni suami, lelaki yang sepatutnya mencari nafkah untuk family. So, yang tu saja daripada aku. Aku rate buku ni 3 daripada 5 bintang. Manfaat dia huge, alhamdulillah, dan kritikan dia pun sebenarnya boleh diambil kira, dan aku harap penerbit boleh consider my criticism, dan mudah-mudahan ada manfaat untuk semua, insya-Allah. Okey, yang tu saja. Wallahu a'lam. Book surgeon, analyze, scrutinize, criticize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.